سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة عينه سوداك حيلة طلعة الهادي جميلة بسمته سامي جليلة بسمته سامي جليلة قدره فوق العوالي قمر سيدنا النبي قمر Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin nur al-muzibil nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasina adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan tentang fiqh Imam Syafi'i yang berdasarkan dengan kitab Matan Abi Syuja. Pada hari ini kita akan membahaskan perbahasan berkaitan tentang bekas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Okey, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 17 pada PDF yang telah kita bekalkan di status. Okey, muka surat 17. Faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani. Pada perbahasan ini Imam Abi Syuja membahaskan berkaitan tentang penggunaan bekas. Okey, faslun wala yajuzu, dan tidak boleh ataupun tidak diperbolehkan isti'malu awani, menggunakan awani zahabi wal fiddati, bekas-bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Okey, apa maksud awani ataupun bekas ni? Okey, terdapat beberapa penafsiran ataupun pengertian berkaitan tentang awani ataupun bekas. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bekas adalah kullu ma ya'khudhu faragan minal hawa'i wa insawra. Setiap sesuatu benda lah yang diperbuat dalam keadaan mempunyai ruang kosong. Itu maksud bekas. Setiap sesuatu yang mempunyai ruang kosong, maksudnya dia buat memang ada mempunyai ruangan kosong. Minal hawa'i wa insawra, walaupun kecil. Bekas lah maksudnya bekas. Maksudnya mempunyai ruang kosong. So itu yang dinamakan bekas. Ataupun maksudnya adalah ma yumkilu ayya syai'in min mawdi'in ila mawdi'in akhar, sesuatu yang digunakan untuk memindahkan sesuatu daripada satu tempat ke suatu tempat. Contoh macam apa? Macam tray ataupun dulang. Itu pun juga dinamakan sebagai bekas, iaitu sesuatu yang kita boleh gunakan untuk mengalihkan sesuatu benda daripada tempat ini ke tempat yang lain. Itu pun juga dinamakan sebagai penakrifan bekas. Ataupun maksud bekas ni adalah yang kita maklum bekas secara mutlak. Secara mutlak bekas tu maksud dia macam mana? Cawan boleh dinamakan bekas? Boleh. Pinggan dinamakan bekas? Boleh. Sebab apa? Sebab dia memang disediakan untuk meletakkan. Iaitu bekas ni maksudnya apa? Bekas ni maksudnya sesuatu yang dibuat untuk meletakkan ataupun boleh meletakkan sesuatu di atasnya. Itu yang dinamakan sebagai
bekas pinggan diletakkan makanan, sudu diletakkan makanan, ataupun memindahkan makanan daripada pinggan ke mulut. Cawan diletakkan air di atasnya. Apa lagi contoh? Pencil box. Pencil box pun dikatakan bekas. Sebab apa? Sebab dia diletakkan di dalamnya pensel, pemadam ataupun alat-alat tu, tulis dan sebagainya. Dan lain-lain. Almari. Almari diletakkan buku, maka dia juga dinamakan sebagai bekas. Okey. Nah, itu maksud bekas. So, bekas ini diharamkan kalaulah bekas itu diperbuat daripada emas dan juga perak. Kalau sesuatu bekas tersebut, tak kiralah bekas untuk makan ataupun selain daripada makan, tidak boleh diperbuat daripada emas dan juga perak. Contoh satu logam ataupun satu bentuk emas, kita bentuk dia menjadi satu cawan. So haram hukumnya kita menggunakan cawan tersebut. Tak boleh gunakan sesuatu bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Tak kira lah, cawan dinamakan bekas, pinggan dinamakan bekas, sudu dinamakan bekas, jak air dinamakan bekas. Sesuatu yang kita gunakan untuk memindahkan sesuatu barang ataupun sesuatu yang diperbuat mempunyai ruangan kosong walaupun kecil. Contoh macam sudu lah, mempunyai ruangan kosong, iaitu ataupun sesuatu yang dikatakan sebagai bekas. Secara mutlak, kalau kita nampak, kita kata, oh ini bekas ni. Apa maksud bekas? Bekas ni maksudnya adalah sesuatu yang boleh kita letak di atasnya sesuatu benda yang lain. Sudu kita boleh letak makanan, cawan boleh letak air. Apa lagi contoh lain? Almari kita boleh letakkan buku dan lah selain daripada sebagainya. So hukumnya tidak boleh sesuatu bekas itu diperbuat daripada emas dan juga perak. Melainkan dalam beberapa situasi lah, seperti contoh mempunyai hajat. Sebab apa? Sebab seperti contoh kita nak menerangkan mata, menerangkan penglihatan ataupun kita punya pandangan. So antara perkara-perkara yang boleh menerangkan kita punya pandangan adalah kita menggunakan inai. Inai tersebut kita letakkan dahulu di dalam suatu bekas yang memang diperbuat daripada emas asli. So inai tersebut yang kita letak daripada bekas inai lah. Bekas inai tu kita ambil inai yang dalam bekas yang diperbuat daripada emas tu, kita celak mata kita. Maka itu dikatakan boleh menajamkan pandangan ataupun penglihatan kita. Itu mempunyai hajat lah. Itu tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan darurat. Contoh seketika itu tak ada bekas selain bekas emas dan juga perak sahaja untuk kita gunakan, sama ada untuk mencedok air, gayung ataupun untuk minum dan makan sebagainya, maka ketika itu hukum haram terangkat. Jatuh kepadanya hukum harus ataupun diperbolehkan dia untuk menggunakan bekas emas dan juga perak kalau tiada bekas yang lain lah. Contoh dia tersesat dalam hutan yang dibawa hanya ataupun dia terjumpa bekas emas zaman dahulu. Itu sahaja yang dia nampak, tak ada benda lain. So ketika itu bolehlah bagi dia untuk menggunakan bekas tersebut untuk menggunakan sama ada untuk taharah, gayung dan sebagainya, ataupun untuk makan, pinggan, sudu dan sebagainya dan lain-lain yang dikatakan sebagai bekas. Okey. So bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak adalah hukumnya haram untuk kita gunakan. Termasuk juga kalau contoh kita membeli pinggan yang diperbuat daripada emas, tetapi kita tak berhajat nak menggunakannya, hanya sekadar untuk perhiasan. So apa hukum kita buat benda tersebut? Maksudnya kita beli pinggan emas, tapi bukan kita nak guna untuk makan, kita hanya nak letakkan dia sebagai perhiasan di almari. So ketika itu ataupun situasi tersebut juga turut tidak boleh ataupun diharamkan untuk kita lakukan. Sebab apa? Ulama mengatakan bahawa ulama menjatuhkan tidak boleh ataupun haram disebabkan jikalaulah contoh kita menyimpan juga suatu perhiasan pinggan, sudu, cawan yang memang diperbuat daripada emas, dikhawatiri kita akan tergunakannya juga. Seperti contoh tiba-tiba datang pula pembesar
ke rumah kita. Kita pula excited nak mentakzimkan, ataupun kita pula terlalu excited nak menghormati ataupun teruja nak menyambut kedatangan pembesar seperti sultan ke, PM ke dan lain-lain lah. So kita sangat bila kita dah rasa sangat excited, kita tengok ada satu cawan yang memang eksklusif ataupun diperbuat daripada emas. So kita tergerak hati nak gunakan emas tersebut untuk menjamu diorang. So itulah yang dikatakan haram juga untuk kita menyimpan. Maksudnya tidak menggunakan, untuk menyimpan sesuatu bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Sebab dikhawatiri kita akan menggunakannya juga pada satu masa. Okey. Seterusnya, itu hukum menyimpan. So apabila dikatakan bahawa bekas yang diharamkan hanya bekas emas dan juga perak, maka selain daripada emas dan perak itu adalah diperbolehkan. Tak kiralah diperbuat daripada plastik ke, diperbuat daripada logam ke, ataupun diperbuat daripada batu-batu yang mahal seperti zamrud, permata, mutiara. So bekas-bekas yang diperbuat daripada zamrud, mutiara, apa lagi, batu-batu yang mahal lah, semua itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan hanyalah emas dan juga perak sahaja apabila dia dijadikan bekas untuk kita gunakan ataupun untuk kita simpan. So yang diharamkan hanya emas dan juga perak. Adapun selain dan juga dari emas dan juga perak, boleh kita gunakan walaupun batu tersebut lebih mahal daripada emas dan juga perak. Seperti sekarang lah, mungkin ada harga mutiara yang lebih mahal daripada emas dan perak. Mungkin ada harga zamrud yang lebih mahal daripada emas dan juga perak. Tapi emas, zamrud, mutiara dan sebagainya itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan hanya pada emas dan juga perak sahaja untuk kita buatnya sebagai bekas. Okey. Dalam permasalahan penggunaan bekas emas dan juga perak juga, termasuklah adalah proses bekas yang mempunyai emas, tetapi emas tersebut kita gunakan untuk menampal ataupun memasangkan semula gelas-gelas yang pecah, ataupun kita guna dalam istilah Arab dinamakan sebagai proses tadbib. Tadbib ni apa? Tadbib ni adalah kita menggunakan sesuatu emas ataupun perak. Kita menggunakan emas dan juga perak untuk apa? Untuk sama ada untuk menyambungkan balik gelas-gelas yang pecah, ataupun untuk menghias gelas yang diperbuat daripada selain emas dan perak. Mungkin emas dan perak bekas tersebut diperbuat daripada kaca. Kemudian kita nak hias, ataupun kita nak sambungkan balik setelah dia pecah. Contohnya satu cawan, pecah cawan tersebut. So kita nak cantumkan balik cawan tersebut, kita menggunakan emas. Ataupun kita nak menghias, maksudnya kita buat serpihan-serpihan kaca yang lain, bukan yang lain, dia yang telah terpecah lah, tapi bila kita cantum jadi cawan. Tapi kita mencantumkannya menggunakan emas dengan tujuan perhiasan, bukan dengan tujuan hajat. Kalau tujuan hajat, contohnya macam terpecah, bukan sengaja, contoh ada satu cawan pecah dia, kemudian kita sayang cawan tersebut, ataupun memang tak ada cawan lain melainkan cawan tersebut, so kita cantumkan balik cawan tersebut dengan menggunakan emas. So apa hukum dia? Dalam konsep itu, yang diperbolehkan hanyalah kalau kita menggunakan emas, tetapi penggunaan emas yang sedikit untuk hajat, mempunyai hajat. Contohnya macam cawan terpecah sikit. Mungkin dia punya, kan cawan biasa dia punya telinga tu, ataupun tempat pemegangan. Tempat pemegang dia pecah. So kita nak cantumkan balik tempat pemegang tersebut. So ketika itu kita boleh menggunakan emas sebagai alat untuk menyambung balik pemegang cawan tersebut dengan cawan tersebut dengan ukuran yang sedikit lah. Maksudnya kalau kita gabungkan, maka sedikit sahaja bentuk emas yang dipakai. Kalau dalam konsep itu diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan macam mana? Yang tidak diperbolehkan kalaulah contoh terpecah banyak, kemudian kita nak mencantumkan semula ke semua cawan tersebut,
So menggunakan emas yang banyak. Ni maksudnya penggunaan emas yang banyak dan sedikit ni secara kebiasaan lah, ataupun kita tengok adat. Oh ni banyak, tak boleh. Ini sedikit, ini boleh. Macam tu dia punya ukuran. Maksudnya sekadar macam kita punya pandangan. Kalau contoh, kalau pintu, bukan pintu. Kalau contoh tong yang besar, dia pecah. Pecahan yang sedikit pada tong yang besar dan pecahan yang sedikit pada cawan yang kecil adalah mempunyai ukuran, adalah membawa kepada ukuran yang berbeza. Contoh kalau sedikit ataupun banyak cawan yang pecah, maksudnya ukuran cawan yang pecah berbanding dengan banyaknya ukuran tong yang pecah, maka dia membawa maksud banyak yang lain. Banyak cawan, sekian ukuran dia. Banyak tong, sekian ukuran dia. So banyak dan sedikitnya emas yang digunakan ini, dia diukur mengikut kebiasaan ataupun mengikut pandangan manusia lah, manusia sejagat. Okey, dalam proses tatbik ini hanya yang diperbolehkan kalaulah contoh kita terpecah sedikit daripada cawan, kemudian kita nak cantumkan balik, maka kita mempunyai hajat untuk menggunakan emas untuk mencantumkan cawan tersebut, maka diperbolehkan kalau pecahnya sedikit. Itu hukumnya haruslah. Harus ni maksudnya apa? Maksudnya kita buat tak berdosa, tak buat pun tak berdosa. Itu sahaja konsep harus ataupun hukum harus yang diperbolehkan di dalam penggunaan emas dalam proses tatbik. Adapun selain itu, seperti contoh kita terpecah cawan yang banyak, so kita nak bukan cawan yang banyak terpecah. Contoh satu cawan terburai, pecah, tak, memang tak boleh pakai lah, sebab dia berpecah kepada sepihan-sepihan kecil. So sepihan-sepihan kecil tu kita nak cantumkan balik, kita boleh gunakan emas. Maksudnya dalam penggunaan emas ni, dia boleh dijadikan sebagai alat yang mencantumkan antara sesuatu sepihan bekas. Nanti kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, bolehlah search macam mana proses dia. Tak silap Jepun ada guna benda ni dulu. Apa tak nama proses, tak ingat. Tapi adalah. Tapi mungkin sekarang kita susah lah nak jumpa. So kalau cawan tersebut pecah yang terlampau banyak, sepihan-sepihan dia terpecah habis, maka kalau kita nak cantumkannya, kita memerlukan kepada penggunaan emas yang banyak. So ketika itu hukumnya jatuh kepada makruh, bukan lagi harus. So kalaulah contoh kita menggunakan emas dalam proses tatbik dengan menggunakan emas yang banyak, dengan mempunyai hajat iaitu nak mencantumkan balik, maka hukumnya adalah makruh. Yang diperbolehkan tadi hanya kalau kita menggunakan emas dalam proses tatbik, iaitu mencantumkan sesuatu sepihan ini, tapi menggunakan penggunaan sedikitnya emas, maka ia diperbolehkan. Yang seterusnya situasi, itu situasi kalau dia mempunyai hajat. Kalau situasi dia tidak mempunyai hajat, hanya untuk menghias-hias pasu ataupun cawannya dengan menggunakan emas. Contoh dia memang ukir ataupun dia memang ukir sepihan-sepihan kaca, yang mana kalau kaca tersebut dicantum kesemuanya menjadi suatu cawan. Maksudnya dia ukir sepihan telinga, kemudian dia ukir sepihan macam puzzle lah, kaca-kaca tersebut memang diukir sendiri. Kemudian dia akan cantumkan cawan-cawan tersebut dengan menggunakan emas. Dia akan menggunakan emas. So apa hukum dia? Maksudnya dia bukan mempunyai hajat, dia memang berkehendak ataupun dia memang nak membuat cawan tersebut dalam keadaan begitu, iaitu menggunakan emas untuk tujuan perhiasan cawan. So apa hukum dia? Hukumnya hanya diperbolehkan jika sedikit, tetapi hukumnya adalah makruh. Kalau mempunyai hajat sedikit, hukumnya tak ada makruh, harus. Tapi kalaulah untuk tujuan perhiasan kita menggunakan proses tatbik, maka penggunaan emas yang sedikit adalah makruh. Adapun kalau kita menggunakan emas yang banyak untuk mencantum ke semua cawan tersebut, maka hukumnya adalah haram proses tatbik dengan emas tersebut. Emas dan juga perak lah. Dalam perbahasan ini kita menceritakan emas dan juga perak. Itu dia proses tatbik sahaja. Tetapi ada pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan bahawa dalam proses tatbik ini boleh kita gunakan emas dan juga perak. Tetapi
Imam Nawawi hanya mengatakan bahawa yang dibolehkan di dalam proses tatbib ini hanya penggunaan perak sahaja. Adapun emas, hukumnya tidak diperbolehkan dalam proses tatbib. So apa yang kita perlu ambil hanyalah pendapat Imam Nawawi ini. So kita kena ambil pendapat Imam Nawawi, maka kita ambillah pandangan bahawa dalam proses tatbib yang diperbolehkan hanya penggunaan perak sahaja. Adapun penggunaan emas, hukumnya adalah haram. Okey, itu tatbib. Seterusnya, dalam pemasangan bekas emas dan juga perak ini, termasuk juganya di dalam perbahasan ini adalah proses at-tamwih. Apa maksud tamwih? Tamwih ini maksudnya kita menggunakan emas untuk menyadur ataupun untuk mengecat lah. Untuk mengecat cawan yang diperbuat bukan selain daripada emas. Maksudnya contoh cawan kaca. Cawan kaca kemudian kita sadur dia dengan menggunakan emas. Ataupun kita tutup, kita salut dia dengan menggunakan emas. So apa hukum dia? Hukum menggunakan tamwih ataupun cat emas ini adalah haram secara mutlak. Tak boleh contoh cawan yang apa tu? Sesuatu cawan ataupun bekas kemudian kita cat dia dengan cat emas. Hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Okey, seterusnya. Wa yajuzu isti'mali ghairihima minal awani. Akan tetapi wa yajuzu diperbolehkan isti'malu ghairihima, menggunakan selain daripada emas dan juga perak, minal awani, daripada bekas-bekas. Maksudnya kalau bekas-bekas tersebut diperbuat daripada selain emas dan juga perak, maka ia diperbolehkan untuk kita gunakan untuk sama ada untuk bertaharah, untuk makan minum dan sebagainya lah daripada penggunaan bekas. Okey, kita masuk lagi satu faslun wasiwaku. Kita sekarang ni masuk, habis perbahasan bekas tadi, sekarang masuklah perbahasan siwak. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali shaimi. Dalam perbahasan ini dia membahaskan berkaitan tentang bersiwak. Apa maksud siwak? Siwak ni maksudnya secara umumnya adalah apa yang dikatakan siwak ini adalah apa yang kita gunakan dengannya untuk memberus ataupun untuk membersihkan gigi, sama ada dengan menggunakan kayu arak lah yang kita gunakan untuk bersiwak, ataupun selain daripada kayu. Selain daripada kayu contohnya apa? Contohnya kita gunakan berus gigi dengan tujuan apa? Tujuan kita untuk membersihkan mulut. Maka berus gigi tersebut dinamakan siwak. Ataupun kita menggunakan kain. Kain contoh kita nak menggosokkan gigi kita. Istiwak ni maksudnya membersihkan gigi lah, ataupun membersihkan mulut. So kita gunakan baju untuk membersihkan gigi kita, maka dia juga dinamakan sebagai siwak. Okey, wasiwaku, apa maksud apa yang dikatakan siwak? Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Hukum bersiwak ini mustahabun, adalah sunnah, fi kulli halin, pada setiap keadaan. Tak kira lah contoh sekarang ni nak bersiwak, hukumnya sunnah. Sekejap lagi nak bersiwak sebelum makan, sebelum masuk kerja, hukumnya adalah sunnah. Ataupun ketika tengok TV, tengah lepak-lepak santai, kita nak bersiwak, hukumnya adalah sunnah. Setiap masa lah, tak kira waktu apa-apa, hukumnya semuanya adalah sunnah untuk kita bersiwak. Illa, melainkan satu tempat sahaja yang dihukumkan makruh untuk bersiwak. Waktu bila? Illa ba'da zawali lis-shaimi, melainkan selepas waktu zuhur. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang berpuasa, sama ada berpuasa sunat ataupun pada puasa wajib, maka hukum bersiwak selepas zuhur hukumnya adalah makruh. Adapun sebelum zuhur, sebelum zuhur hukumnya tidak ada masalah. Maksudnya sebelum zuhur tu bolehlah dia nak bersiwak, nak berus gigi,
dan sebagainya. Okey. Wa huwa fi salatati mawadi'a ashaddu istihbaban. Dan bersiwak ini sangat-sangat dituntut. Asyaddu istihbaban tadi dituntut ataupun sunat, tetapi pada tempat yang akan disebutkan ini, bersiwak ini lebih dituntut lagi ataupun lebih menjadi hukum sunat muakkad lah. Fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Pada 3 tempat ini maka hukum bersiwak ini menjadi sangat-sangat dituntut lah ataupun sangat-sangat digalakkan ataupun sunat lah, sunat yang kuat. Iaitu waktu bila? Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika perubahan bau mulut. Contoh, kita tengah tengok TV, tiba-tiba rasa mulut kita bau something ataupun bau yang busuk lah, perubahan mulut. Sebab apa? Sama ada min azmin, dengan sebab azmin ni maksudnya diam yang lama ataupun diam yang lama azmin, wa ghairihi, ataupun selainnya apa? Selainnya contoh kita, apa contoh yang boleh menyebabkan bau mulut? Contoh kita makan benda-benda yang mempunyai bau yang busuk lah, seperti contoh kita makan bawang ataupun petai ataupun durian, maka ketika itu disunatkan kita untuk bersih siwak. Sebab apa? Sebab mulut kita telah berubah bau kepada bau yang tidak menarik. Okey. Ketika itu sunat muakkad lah ataupun sunat yang dituntut untuk kita bersiwak. Itu keadaan yang pertama, apabila bau mulut kita telah berubah daripada okey kepada tidak okey. Sendiri faham lah macam mana bau okey dan juga tidak okey tersebut. So kalau kita rasa mulut kita dah bau something, maka kita disunatkan untuk bersiwak ketika itu. Yang kedua adalah indal qiyami minan naumi, apabila kita telah bangun daripada tidur. Ketika bangun daripada tidur, maka kita juga disunatkan untuk bersiwak ataupun berus gigi lah, seperti sekarang yang kita praktikan. Berus gigi juga boleh dikategorikan sebagai bersiwak. Wa indal qiyami ila salah, dan yang ketiga adalah apabila kita hendak mengerjakan solat. So sebelum kita mengerjakan solat, sama ada fardu ataupun sunnah, maka kita disunatkan bersiwak dahulu. Dan sunat tersebut adalah sunat yang dituntut lah, bukan sunat-sunat biasalah. Itu kalau sebelum solat. Okey, habis bab siwak. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.